اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر Tuan-tuan yang ada, hendaklah kita semua berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika al-imam yaqul yawm al-jum'ah amsik faqad lawa." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan yaliqu bijalali wajhi wa azimi sultanih. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di kesempatan dan pada hari yang penuh barakah ini, saya menyeru dan berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada tuan-tuan sidang hadirin yang hadir pada hari ini sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati segala titah perintahnya, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Sesungguhnya kebahagiaan menanti buat mereka yang bertakwa kepadanya di dalam kehidupan di dunia dan juga di kehidupan akhirat kelak. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik penciptaan. Allah Subhanahu wa taala juga telah memuliakan manusia dengan sebesar-besar kemuliaan. Disusun atur perjalanan alam untuk kemudahan manusia. Dianugerahi dengan nikmat akal dan fikiran. Dibekalkan dengan segala keinginan. Dihalalkan segala perkara yang baik dan diharamkan buatnya segala perkara-perkara yang buruk dan yang keji. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala turut mengurniakan kebebasan memilih kepada setiap manusia. Hal ini bertujuan agar manusia itu memilih dengan fitrah akalnya untuk mengenali Tuhannya dan seterusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, manusia harus sedar bahawa penciptaannya yang penuh dengan kesempurnaan ini tidaklah dengan sebarang tujuan, melainkan hanya untuk menyembah penciptanya. Firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Berdasarkan ayat yang dibacakan di atas tadi, jelas menunjukkan bahawa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk melakukan penyerahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Atas sebab itu, seseorang itu tidak akan memperolehi kesejahteraan dan kebahagiaan kecuali setelah memenuhi segala amalan hariannya bersesuaian dengan matlamat utama dia diciptakan. Maka dengan ini, kefahaman terhadap tujuan penciptaan dan berusaha untuk memahaminya merupakan antara syarat utama untuk memiliki kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kegagalan kita untuk mencari dan memahami tujuan ini hanya akan membuka ruang untuk terjerumus ke lembah kesesatan dan kerugian yang nyata buat selamanya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bi ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami kabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya di dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, bentuk penghambaan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ialah berusaha untuk mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Hal ini tidak akan tercapai tanpa pengetahuan dan penguasaan ilmu yang benar-benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Imamul Ghazali, ilmu itu bermaksud ilmu mengenal Allah, ilmu berkenaan perintahnya, ilmu berkaitan penciptaannya. Demikian juga tentang ilmu hakikat, ilmu syariat dan ilmu berkaitan urusan pentadbiran dan pemerintahan. Ilmu mengenal Allah merupakan asal dan dasar dalam beragama. Adapun ilmu berkaitan syariat merupakan dasar dan aturan dalam beribadah, dan ilmu berkaitan penciptaannya merupakan langkah ke arah melakukan pembaikan dan islah dalam urusan dunia. Sesungguhnya seseorang manusia itu tidak akan mampu untuk mengatur segala amalan dan aturan hidup sehariannya ke arah mencapai matlamat dan tujuan sebenarnya ianya dihidupkan, melainkan setelah dia memahami dan memiliki tasawur, yakni gambaran yang jelas terhadap hal ini. Asasnya ialah ilmu al-yaqini. Ilmu al-yaqini ini akan menghilangkan segala keraguan, kecelaruan dan kejahilannya terhadap segala perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, hubungan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran baik yang telah dijanjikan merupakan satu hubungan yang sangat signifikan dan bersifat ilmiah. Demikian juga dengan hubungan antara kemaksiatan dengan akibat buruk dari tindakan tersebut. Dengan sebab itu, ilmu merupakan asas yang kukuh dalam menjamin keselamatan hidup seseorang insan dan sumber kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Hal ini juga menjelaskan bahawa tidak ada perkara yang boleh dicapai melainkan ianya harus berlandaskan penguasaan ilmu dan pengetahuan. Islam dengan jelas menuntut agar umatnya sentiasa mengutamakan ilmu pengetahuan. Islam menggalakkan umat ini untuk keluar mencari ilmu dalam segenap bidang dan disiplin ilmu yang ada.
Proses ini akan mengasah pemikiran dan akal manusia untuk sentiasa berfikir dan merenung segala kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kemuncak kepada proses keilmuan itu akan menemukan seseorang itu dengan Tuhannya. Ilmu di dalam Islam umpama ruh dalam jasad. Tanpa ruh, jasad itu akan kehilangan fungsinya dan tidak akan berguna lagi. Dengan ilmu, seseorang itu akan sentiasa menjana pemikirannya untuk mencari hanya yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Al-Quran dengan jelas menekankan bahawa perbandingan yang nyata antara seseorang manusia dengan manusia yang lain tidak diukur melalui kekayaan harta benda, bukan juga rupa parasnya dan bukan juga keturunannya. Yang menjadi keutamaan Allah Subhanahu wa taala ialah soal berkaitan kepentingan berilmu yang menjadi perbandingan jelas dalam penilaian menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Maksudnya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Berusahalah untuk mentaati Allah. Nescaya Allah akan mendapatkan kita di saat kesusahan dan kesenangan. Sentiasalah bertafakur dan memikirkan segala nikmat di sebalik segala kejadian dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat dan bijaksana. Moga-moga kita akhirnya mampu mencapai kehendak dan matlamat sebenarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وغلبا. Maksudnya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di muka bumi ini, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat buahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنذر من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان Badlisyah, ووالي عهده duli yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badlisyah ibni Sultan Salahuddin, wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffi'hum lis-sadad wa aslih bihumul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zat, innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.